اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. يا إمام الرسل يا سندي، أنت باب الله معتمدي، فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي، يا إمام الرسل يا سندي، أنت باب الله معتمدي، فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي، قسما بالنجم حين هوى، ما المعافى والسقيم سوى، فاخلع الكونين عنك سوى حب مولى العرب والعجم، يا إمام الرسل يا سندي، أنت باب الله معتمدي، فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي، سيد السادات من مضرين، غوث أهل البدو والحضر، صاحب الآيات والسور، منبع الأحكام والحكم، يا إمام الرسل يا سندي، أنت باب الله معتمدي، فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي، قمر طابت سريرته وسجاياه وسيرته، صفوة الباري وخيرته، عدل أهل الحل والحرم، يا إمام الرسل يا سندي، أنت باب الله معتمدي، فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير وبعد. Alhamdulillah, namanya kita mengucapkan tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini di Mesir dan petang di Malaysia kita dapat sekali lagi bersama-sama dalam Rauhah Asar, anjuran daripada Pusat Pengajian Ruak Jawi dan Mak Tahfiz Al-Imam Syafi'i, pimpinan Al-Fadhil Ustaz Zuhair Abdullah hafizahullah ta'ala. Jadi kita ucap terima kasih banyak kepada pihak Matis dan pihak Ruak Jawi kerana menganjurkan majlis Rauhah ini untuk kita sama-sama baca dan kita menggunakan peluang pada bulan Ramadan ini untuk sama-sama kita menambahkan ilmu dan menambahkan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita akan sambung kembali bacaan kitab Isbalul Aman fi tarjamati wa ta'liq fi tarjamati wa syarhi Bughyatil Ikhwan wa Riyadati As-Sibyan. Ada masalah ke pada internet? Internet ada masalah. Pakai data. Masalah internet. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin amin ya rabbal alamin. وقد بذاك صرح الغزالي بحر العلوم صادق المقال. Semalam kita dah syarahkan sampai di bait itu. وحث في إحياء علوم الدين على قيام أهل بالبنين. وحث في إحياء علوم الدين على قيام الأهل بالبنين. Beliau juga, yakni Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, telah memberi dorongan dan gesaan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ke atas keluarga bagi memberi perhatian seperti memberikan pelajaran kepada anak-anak. Wa hatha fi Ihya Ulumuddin ala qiyamil ahli bil banin. Jadi dalam Ihya, ini kitab yang masyhur yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad Quddisa Sirruh, yang beliau telah memuji kitab Ihya ini dengan mengatakan wa biwad'ihi al-ihya'a wa biwad'ihi al-ihya'a faqa faya lahu min fa'iqin wa kamithlihi lam yudha'i. Wa biwad'ihi al-ihya'a faqafaya lahu. Maksudnya dengan diletakkan kitab Ihya ini, disusunnya Ihya ini, faqafaya lahu, maka kitab ini melebihi, dan tidak ada yang melebihi kitab tersebut, min fa'iqin kamithlihi lam yudha'u wa kamithlihi lam yudha'u. Maksudnya tidak ada kitab yang disusun seperti kitabnya Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi di sini Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan bahawa wajib di sini maksudnya wajib bagi perkara yang wajib dan dilakukan oleh keluarga kepada anak-anak tersebut. Yang dimaksudkan dengan keluarga di sini adalah para wali yang menjaga serta bertanggungjawab ke atas anak-anak tersebut. Ini wali mereka, ini penjaga mereka. Sama ada datuknya, ayahnya, kalau ayahnya masih ada, ayah lah. Nah, ibunya, datuknya, dan kemudian orang yang menjaga bayi tersebut, kanak-kanak tersebut. Tamam?
لأن تأديب الصبي في صغره زيادة لحظه في كبره ينال في ذاك الحظوظ الوافرة وراحة الدنيا وخير الآخرة. Ini kerana pendidikan anak-anak sejak kecilnya akan menambahkan kesempurnaan ketika dewasa. لأن تأديب الصبي في صغره زيادة لحظه في كبره. Jadi ini akan menambahkan kesempurnaan ketika dewasa. Jadi pendidikan kepada anak-anak diperlukan sejak daripada waktu umur ketika mereka masih kecil. Kerana ini waktu yang mereka mampu untuk menerima dan juga mengambil seluruhnya apa yang mereka lihat pada waktu kecil. Jadi kerana itu perhatian yang perlu diberikan oleh kita kepada anak-anak adalah pada ketika mana mereka masih kecil. Kerana ini tempoh untuk mereka menerima semuanya. Kerana mereka seperti waraqah, kertas yang putih yang mana tidak dilukis dengan apa sahaja, dengan apa-apa di atas kertas tersebut. Maka pada waktu itu kalau dilukis dengan lukisan yang baik, maka baiklah pembinaannya. Kalau dilukis dengan lukisan yang buruk, maka buruklah hasilnya nanti. Kerana itu disebut kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Jadi anak-anak ini lahirnya dengan fitrah. Jadi ibu ayahnya lah yang akan menentukan pembentukannya. Sama ada akan menjadikan dia Yahudi kalau diberikan kehidupannya dengan cara hidup Yahudi, ataupun menjadikannya Nasrani kalau diberikan cara hidupnya seperti Nasrani, dan menjadikan dia sebagai anak-anak Muslim kalau kata dia dihidupkan dengan cara hidup seorang Muslim. Kerana itu ini perkara yang perlu diambil perhatian oleh para ibu ayah, kerana tempoh yang paling besar pada waktu ketika kanak-kanak kecil ini mereka adalah melihat ibu ayah mereka dengan surah ibu ayah tersebut. Lepas tu qudwah hasanah tadi perlu dilakukan oleh ibu dan ayah terlebih dahulu. Percakapan mereka, pergaulan mereka, ucapan dan juga gerakan mereka di depan anak-anak perlulah diperlihatkan dengan qudwah yang terbaik. Kerana mereka adalah misalnya kepada ibu dan ayah tersebut. Itu disebutkan oleh sebahagian para pendidik, murabbiin, menyebutkan bahawa al-qudwatu fit tarbiyah hiya afdalu al-wasaili jami'an wa aqrabuha ila an-najah. Ini qudwah ketika mana tarbiyah tersebut dilakukan, itu adalah sebaik-baik cara yang dan juga sedekat-dekat cara kepada kejayaan. Ini sehampir-hampir kejayaan adalah dengan qudwah dalam tarbiyah tersebut. Sebab tu lisanul hal aqwa min lisanil maqal. Jadi ucapan dengan hal ataupun perbuatan seorang tersebut itu lebih kuat daripada ucapannya dengan lidah. Nampak? Sebab tu disebutkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau mengatakan bahawa qalbul hadath kal aradil khaliyah. Hatinya anak-anak ini adalah seperti bumi yang kosong, tanah yang kosong, tidak ada apa tanaman. Ma alqa fiha min syai'in qabilathu. Mana-mana yang dilemparkan di tanah tersebut dia akan terima. Maka dia akan tumbuh dengan apa yang telah dilemparkan kepadanya. Jadi kalau dilemparkan dengan benihnya yang baik, maka akan baik tumbuhan tersebut. Kalau dilemparkan dengan benih yang buruk, maka akan buruk tumbuhan tadi. Ini dikuatkan dengan kalam syair yang menyebutkan, dikatakan yanshas saghiru ala ma kana waliduh innal usula 'alayha yanbutu syajar atau yumbitu syajar. Innal usula 'alayha yumbitu syajar. Jadi yanshas saghiru ala ma kana waliduh. Anak itu akan tumbuh dengan apa yang ada pada bapaknya ataupun ibunya. Innal usula 'alayha yumbitu syajar. Karena usul tadilah yang menunjukkan kepada tempat apa yang akan ditumbuhkan dengan pokok tersebut. Kalau ditanam labu, keluar labu. Kalau ditanam durian, akan keluar durian. Innal usula 'alayha yumbitu syajar. Tamam? Jadi kalau kata ditanam dengan tembikai, keluar tembikai. Kalau tanam benih durian, duk harap nak keluar buah betih. Tamam? Jadi kita nak yang macam mana dengan apa yang kita tanam. Tamam?
Dan disebut juga oleh sebahagian penyair, wa yansha'u nashi'ul fityani fina ala ma kana awwadahu abuhu. Jadi dibina anak-anak ini adalah dengan, di kalangan kita ni dengan apa? Ala ma kana awwaduhu abuhu, dengan apa yang telah dibiasakan oleh ibu bapaknya, dengan bapaknya. Jadi apa yang ditunjukkan oleh bapaknya, maka itulah nanti yang akan diperlakukan oleh anak tersebut. Sebab tu mendidik ni adalah pada ketika kecil. Sebab tu bila mana disebutkan oleh al-Imam rahimahullahu ta'ala dengan perkataan beliau, li'anna ta'dibas sabi fi sigharih ziyadatun lihadhihi fi kibarih. Jadi ini akan menambahkan kepadanya dengan apa? Kesempurnaan ketika dewasanya. Kalau ilmunya ditambah, diberikan dengan ilmu yang sepatutnya, maka ini menambahkan kemuliaan dan kebaikan kepadanya pada ketika tersebut. Tunjukkan kepada anak-anak bahawa yang sepatutnya dituntutnya pada ketika tersebut adalah ilmu. Selalu disebutkan tentang perkara tadi. Kerana budak-budak ni dia orang panggil apa, dia macam tanah keras sikit. Kita nak kena gembur dia selalu. Kita nak kena pergi bajak dia, nak kena sabak, nak kena bubuh ayak, nak kena bubuh benih, nak kena pergi tengok selalu. Kalau tak tengok, biak tu dia tumbuh lalang. Dia macam tu budak-budak. Dia tak sama dengan tanah yang dah gembur dah. Dah lama dah ditanam banyak kali dah. Tanah yang ditanam banyak kali ni, maksudnya ni dengan proses yang dah banyak kali dah berlaku. Ini tanah kali pertama beli. Tanah kah masih ada batu lagi. Nak kena buang batu-batu tu dulu. Maka kadang-kadang kena sabar lah. Sebab tu kita kadang tengok anak waktu ketika tengah kita duduk dengan mereka, tengah kita ajak kepada mereka, kerana nampak seolah-olah macam mereka tak terima benda tersebut. Main, lari sana, lari sini. Tapi disampaikan, disebutkan. Diceritakan juga kepada dia. Lama-lama nanti dia akan jadi biasa dengan perkara tersebut dan akhirnya jadi adat dia pada waktu itu. Itu disebut dalam syair juga dikatakan bahawa qad yanfa'ul adabul ahdatsu fi sighari wa laysa yanfa'uhum min ba'dihi adabu. Innal ghusuna idza qawwamtaha i'tadalat wa la yalinu idza qawwamtahu al-khashabu. Jadi anak-anak ini waktu ketika kecil lah kita boleh nak bentuk dia. Dan selepas tu tidak lagi ada adab yang patut kita nak ajar kepada dia. Ketika dia dah membesar pada waktu tersebut, nak ajarkan adab ketika dia dah membesar, itu dah terlambat. Sebab tu kata orang Melayu, melentur buluh biar dari rebungnya. Kerana tu daripada asal. Jadi rupanya ada dalam masal Arab. Disebut dalam syair, innal ghusuna idza qawwamtaha i'tadalat. Jadi ghusun, batang tersebut, kalau kamu nak bentukkan dia, maka bentukkan dia ketika mana dia masih menjadi ranting, masih lagi kecil lagi pada waktu tersebut. Wala yahlinu idza qawwamtahu al-khashab. Tapi kalau kata dia dah jadi kayu yang kerah, maksudnya dah jadi batang pokok yang besar, maka pada waktu tersebut kita tak mampu lagi untuk nak melembutkan dia pada waktu tu. Nak kepak tak boleh dah. Kita nak bentuk dia tak boleh dah. Jadi nak dibentuknya adalah ketika mana dia kecil. Jadi pembentukan tadi akan mengikuti dengan siapa yang membentuk anak tersebut. Sebab tu pemilihan suasana tempat pembelajaran, suasana tempat dia dengan siapa dia bergaul, tu semua kena tengok. Kena perhati betul, tak boleh dibiarkan. Tambah zaman sekarang ni budak-budak terdedah dengan banyak perkara. Dengan gadget di tangan dan sebagainya, ni benda-benda yang menyebabkan boleh kalau kata diabaikan, maka nanti akan hanyut budak-budak tersebut. Kanak-kanak tadi akan hanyut dan takut berlaku perkara-perkara yang tidak baik. Sebab tu jangan dibiarkan, kerana selalu diberikan perhatian kepada mereka. Dan ketika tu kalau kata diberikan perhatian, kata ini salah, ini boleh, ini tidak boleh kamu buat, tak kena ni perkataan yang perkara-perkara yang kamu buat macam ni tak betul. Jadi akhlaknya tidak baik, sepatutnya bukan dibuat macam ni. Kena ditambih, dimaklumkan selalu macam tu, maka nanti akan terlekat dalam otak fikirannya bahawa ada benda yang di dalam ini boleh dibuat, ada benda yang dilarang oleh syarak, ada yang dimarahkan, ada yang tidak disukai oleh Nabi SAW, ada perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau diulang perkara tadi, maka ini akan menerbitkan perasaan dalam hatinya bahawa adanya Allah dan adanya syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini caranya, kata ulama.
yanalu fi dzakal huzuzal wafirah wa rahatad dunya wa khairal akhirah. Nah, jadi ini dengan perkara tersebut akan menyebabkan apa? Dan dengan melaksanakan perkara ini, iaitu dengan kita mendidiknya ketika dia kecil, dia akan memperolehi kebaikan-kebaikan yang banyak, lagi sempurna, serta mendapatkan kerehatan di dunia dan juga kebahagiaan, kebaikan di akhirat kelak. Jadi ini kalau kita dididik daripada kecil, maka pada waktu tersebut mereka akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Itu disebutkan oleh sebahagian ulama. Contohnya seperti Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi. Ini adalah pengarang kepada risalah Jami'ah. Murid yang besar kepada Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Diceritakan oleh murid beliau, iaitu Syekh Muhammad bin Zain bin Sumait Alawi, nafa'allahu bihima. Dia mengatakan, Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habshi mengatakan, min hini sigar wa ayyami siba wa nahnu natalahhafu ala talabil ilmi wal khair. Kami waktu kecil lagi sudah mula mencari majlis-majlis khair, majlis ilmu, majlis menuntut ilmu. Wala najidul mu'ina fi baladina, wala man yashfi al-ghalila. Dan tapi di negeri kami tidak ada yang membantu kami dengan urusan tersebut. Wa kana ma'ana tatallu'un wa tawallu'un wa ta'alluhun li talabi ziyadati min al-khairi wa af'alil bir, siyama talabul ilm. Ay khususan talabul ilm. Jadi kami ini sentiasa untuk nak mutala'ah, membaca, mencari ilmu, mencari kebaikan dan sebagainya, lebih daripada menuntut ilmu. Ini ketika bila lagi? Ketika kecil lagi. Jadi ini nak menunjuk kepada kita bahawa, menunjukkan kepada kita bahawa ada di kalangan anak-anak ni yang hati mereka ni telah dibersihkan untuk perkara tersebut. Sebab tu ibu ayah perlu melihat kebolehan dan kemampuan anak-anak tersebut. Kalaupun waktu anak-anak ni memang waktu paksaan, waktu untuk kita paksa mereka memilih perkara yang baik, kerana mereka tak ada apa. Jadi kita nak kena bentuk, nak kena tulis dia. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yunajjisanihi. Sebab tu kalau kata tak dididik, akan rosak budak tersebut. Dia disebutkan oleh sebahagian penyair, dikatakan bahawa seorang tadi dilihat dengan rumahnya. Kalau tak dididik anak tersebut dengan didikan yang baik, maka pada waktu tersebut dia tidak akan mampu mengeluarkan anak tadi menjadi orang yang baik. Sebab tu dikatakan oleh penyair, wa idza kana rabbul baiti bid-duffi muli'a fashimatu ahli al-baiti kulluhum ar-raqsu. Kalau kata tuan rumah tadi kerja duduk dengan duf, maksudnya asyik main dengan kompang saja, maka shimatu ahli al-baiti kullihim ar-raqsu. Maka akhlaknya ahli al-bait dalam rumah tersebut apa dia? Semua menari. Dapat aja duk main gendang, anak aja menari jelah. Faham tak? Ini bahasa Melayu kita ada juga. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Semua dengan qudwah. Semuanya dilihat dengan qudwah. Ataupun dengan bahasa Melayu kita ni, bapak borek, anak rintik. Bapak borek, anak rintik. Jadi orang Melayu kita ni, dia punya kata-kata dan juga simpulan bahasanya, simpulan-simpulan yang sangat bermakna, dan kemudian umpamanya ada sakafahnya tadi bergabung. Dia nak beritahu kepada kita bahawa sakafah bangsa Melayu ni bukan sakafah yang baru. Kerana kalau dilihat balik, ada persamaan dia dengan Arab. Dari segi dia punya masalnya ataupun misalan-misalan, bidalan-bidalan kata yang disebut oleh orang Melayu ni lebih kurang sama. Cuma diubah dalam bentuk bahasa Melayu, dan ni dalam bahasa Arab. Nampak tak? Macam kalau kita mengaji dalam qaridah tu, tasma'a bil mu'aidi, tasma' bil mu'aidi khairun min an tarah. Tasma'a bil mu'aidi khairun min an tarah. Jadi kamu mendengar tentang mu'aidi itu lebih baik daripada kamu tengok dia. Itu dalam bahasa Melayu kita dia dipanggil apa? Indah kabar dari rupa. Jadi kalau tengok muka, diam tu. Bila tengok khabar, sedaplah. Jadi kalau tasma' bil mu'aidi khairun min an tarah, tu cerita dia. Sebab mu'aidi ni orang yang
yang telah dia buka satu negeri, dia tentera, kemudian dia buka negeri tersebut. Jadi raja teringin nak jumpa dia, kerana ni keberanian orang yang berani sungguh ni. Macam mana dia boleh pergi masuk negeri tu seorang-seorang, dia boleh pergi buka pintu kota tu untuk tentera masuk. Ini orang hebat ni. Maka akhirnya nak jumpa dengan dia. Jumpa dengan dia, tengok tu dia dah tak segak. Dia huduh, muka dia huduh. Lepas tu terus raja pada tu keluarkan masalah, dia kata tasma' bil mu'aidi khairu min antarah. Dengar tentang dia tu lebih baik daripada tengok dia. Sebab apa? Dengan pendek, dengan huduh, dengan tak segak. Dia ingatkan badan tegak, derak dah kan. Ingat badan tegak, tinggi ke, gagah. Kenalah dengan muasafat sebagai panglima tu. Ni bukan idham. Tasma' bil mu'aidi khairu min antarah. Tengok tampang lima tu dengan tengkolok apa semua tu, masya-Allah dah. Saya tak lah halui. Cik je. Lain kali lawan dengan Arab, spray muka Arab juga. Dia ingatkan buka silat gayung dia dah. Rupanya spray juga. Pakai spray juga dalam poket. Baik, jadi di sini contoh yang terbaik itulah yang ditunjukkan oleh ibu dan ayah. Penting bagi ibu dan ayah mengambil perhatian dan melihat anak-anak sungguh. Jadi proses ataupun tempoh kawalan pergerakan, duduk dengan anak lama. Maksudnya ini tempoh untuk kita kenal betul dengan mereka. Waktu nak sembang dengan mereka, jangan sibuk lagi dengan gadget waktu ni. Jangan kita sibuk lagi dengan gadget, dengan handset kita saja tanpa kita bagi perhatian kepada mereka. Kalau mereka nak sembang dengan kita, bagi perhatian. Ini salah satu daripada sifat yang sepatutnya diambil perhatian oleh ibu ayah. Ketika anak nak bercerita, jangan diabaikan. Kita buat bila kerja apa-apa waktu tersebut, anak nak cerita kat kita benda, tinggal dengar dulu. Ya, apa dia? Kerana nanti dia akan berasa dalam hati dia bahawa ibu dia bagi perhatian, ayah dia bagi perhatian dengan apa yang nak cakap. Ni kita sibuk dengan handset, anak tengah duk cerita, kita duk buat tak layan. Akhirnya anak ni akan kata apa? Baik tak sembang dengan dia. Dia akan letak terus persepsi pada waktu tersebut, pada anak tadi. Sebab ni adalah proses pertama dia untuk dia diberi perhatian. Lepas tu kalau dia bercakap benda tu tak betul, kita boleh tegur terus waktu tu. Tak, sebenarnya tu tak betul. Yang betulnya ini. Jangan dikekalkan dengan kesalahan dia tadi. Ni anak tengah duk bercakap, kita duk main handset. Lepas tu anak turang 2 kali dah, kita duk tengok handset lagi. Akhirnya menyebabkan budak tadi akan buat apa? Budak tu lepas ni akan tengok handset dan kita panggil terdengar. Sebab kita juga buat benda yang sama kepada anak kita. Ketika dipanggil oleh dia, kita buat tak layan. Lepas tu ni benda yang sangat penting. Benda yang sangat penting. Zaman dulu tak ada handset, zaman dah ada handset, kita nak buat macam mana? Kita nak patah balik macam zaman kita dulu, yang tangan kita tak ada handset. Sebab ayah kita pun tak ada handset. Tak ada handset apa, semua telefon rumah. Pergi kerja tak ada handset, sampai kerja baru telefon. Tak, semua telefon rumah. Sekarang ni semua ada handset. Kalau ada handset pun dulu ni, handset jenis boleh baling anjing pergi jalan tu. Kalau mati pun tak ada masalah apa. Handset punya besar. Boleh dalam poket ke timbul handset tu. Zaman tu zaman apa dia panggil handset apa tu. Tak ingat lah nama apa handset tu. Tak jenis macam pelahayak. Kalau tengok tu macam pelahayak, ada antena. Jadi boleh buka tu, sedut tu hayak. Tu handset zaman dulu. Handset tu nak main game apa? Tak ada game apa. Skrin besar tu yang ada tulis nombor. Boleh lah main game kereta. Tak, tolak. Game tu. Game zaman tu. Kan? Jadi kalau dibagi kepada anak-anak kita dengan perhatian tersebut, diberikan takdib kepada anak-anak pada kecilnya, maka ziyadatun lihadhihi fi kibarih. Yanalu fi dzakal hududh al-wafirah wa rahatad dunya wa khairal akhirah. Dan kemudian kata musannif al-Imam Ramli radhiyallahu anhu, fayanbaghi likulli jaddin wa abin wa abi wa yanbaghi likulli jaddin wa abi wa qayyimil hakim ta'dibus sabi. Dan disebabkan apa yang telah kita sebutkan sebelum ini. Jadi fa tadi fa apa? Fa sababiyah. Lepas tu saya terjemahkan dengan dan disebabkan apa yang telah kita sebutkan sebelum ini. Fa yanbaghi,
maka sepatutnya bagi setiap datuk dan ayah, likulli jaddin wa abin, ini walinya, dan termasuk juga yang diwasiatkan, termasuk abin ni siapa dia? Termasuk yang diwasiatkan oleh ayah si budak untuk menjaganya. Siapa dia? Pewasiat, maksudnya pewasiat mewasiatkan kepada orang yang diwasiatkan. Ayah dia sebelum wafat bagi tahu kepada seorang yang diwasiatkan, contohnya adik dia, nanti kalau aku mati, tolong jaga anak aku, tolong tengok dia. Aku dah simpan dah duit untuk dia. Kalau kata kamu nak gunalah duit tu untuk pendidikan dia dan sebagainya. Nampak? Yang paling penting pendidikan. Anak-anak ni paling penting pendidikan. Dan kemudian siapa dia? Ibunya. Jadi siapa dia? Jatuk, ayah, orang yang diwasiatkan oleh ayah untuk menjaga anaknya, dan ibunya, ibu kepada anak tersebut. Dan juga siapa? Wa qayyimil hakimi ta'dibus sabi. Dan juga para pemerintah mengambil perhatian terhadap pendidikan kanak-kanak. Jadi datuk, ayah, ibu, dan akhir sekali siapa dia? Para pemerintah. Jadi pemerintah tidak boleh mengabaikan anak-anak yang tidak belajar. Maka tidak ada istilah budak tidak belajar. Jadi perlu dicari anak-anak di kampung yang tidak ada kekurangan dan sebagainya. Alhamdulillah, kalau di Malaysia ada bantuan kepada yang tidak belajar dan sebagainya. Jadi masih lagi kita dikira sebagai jauh kalau tak ada keluarga yang anaknya tidak dihantar ke sekolah. Maka ini akan melahirkan generasi yang tidak berpendidikan, dan ini akan menyebabkan rosak generasi tersebut. Tak boleh dibiarkan. Orang kampung kalau tengok ada satu keluarga ni yang anaknya tidak sekolah, dan dibiarkan keluarga tersebut macam tu, maka mereka bertanggungjawab di atas kerosakan yang akan berlaku pada keluarga tersebut nanti. Nampak? Jadi ketua kampung tu dia patut ambil perhatian, kerana dia wakil kepada kerajaan. Jadi takkan nak tunggu Perdana Menteri turun kot, nak tunggu Agung turun untuk nak bagi bantuan kat keluarga tadi. Kamu ketua kampung, kamu kena tengok keluarga mana yang tak dihantar anak-anak dia untuk belajar dan sebagainya. Dan itu yang paling penting sekali. Anak-anak perlu dihantar ke sekolah untuk belajar. Ada bantuan penuh kerajaan yang anak-anak tadi masuk. Buku teks tak kena bayar. Mau kena hantar balik je hujung tahun. Sebab orang lain nak buku pula lepas tu. Rosak rencana buku tu pun dihantar balik. Tak ada masalah. Kan? Yang penting digunakan semua tadi, kemudahan tadi untuk belajar. Itu satu. Dan juga dididik dengan agama maksudnya. Itu yang paling penting sekali. Yang kita nak bincangkan ni, dididik anak-anak dengan agama. Kawan-kawan. Kalau tak boleh masuk sekolah-sekolah yang macam tu, hantar dia kepada tempat-tempat pengajian agama. Dididik akhlaknya dengan baik. Sepatutnya. Khususnya anak-anak yatim. Anak-anak yatim yang tidak ada bapaknya, ataupun yatim piatu yang ibu dan ayahnya dah tak ada dah. Perlu diberi perhatian. Dan kena ingat Nabi kita anak yatim. Jadi orang yang memberi perhatian kepada anak yatim, seolah-olah dia telah memberikan kegembiraan seperti mana diberikan kegembiraan waktu ketika mana datuk Nabi menjaga Nabi SAW. Nampak? Kalau diberi perhatian macam tu akan lahirkan insan yang Masya Allah, Tabarakallah. Berapa ramai di kalangan para ulama yang mereka ni adalah anak-anak yatim. Pada waktu kecil tak ada ibu dan ayah. Maka sebabkan beri perhatian dengan baik dan diberikan kepada orang yang betul untuk mendidik, maka akhirnya jadi alim besar. Ramai. Contohnya terlalu banyak untuk kita berikan. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, antaranya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i waktu ketika kecil disarau oleh ibunya. Ayah beliau wafat kecil. Al-Imam Bukhari radhiyallahu anhu dijaga oleh ibunya. Bapaknya wafat ketika dia kecil. Ini siapa? Al-Imam Bukhari. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ni kibar ulama yang mereka ni adalah contoh kepada anak-anak yatim yang keluar menjadi alim kabir, yang menjadi orang yang menjadi sinar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi syarat dia apa dia? Mesti betul didikan tadi. Mesti ibunya berperanan besar dalam perkara tersebut. Kenapa? Li'annahu amanatun 'indahum wa qalbuhu yaqbalu ta'dibuhum. Wa qalbuhu yaqbalu ta'dibahum. Ini kerana apa? Kerana anak itu adalah amanah kepada mereka. Ini anak ni amanah. Jadi anak-anak nanti akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan tanya kepada bapa tentang anaknya pada hari kiamat. Sebelum ditanya anak,
tentang apa hak dia dengan bapa dia. Jadi bapa dulu ditanya, apa yang telah kamu laksanakan terhadap anak kamu? Tu nanti dia akan ditanya dulu. Jadi kalau kata si anak ada hak kepada bapaknya, maka si bapa juga punya hak kepada anaknya. Itu kena dijaga. Itu disebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. Maka Allah Ta'ala juga sebut qu anfusakum wa ahlikum nara. Bila mana Allah Ta'ala sebut kepada anak-anak, wa wassayna al-insana biwalidayhi husna, kami wasiatkan kepada mereka untuk melakukan kebaikan kepada ibu ayah mereka. Jangan lupa ada ayat juga yang Allah Ta'ala sebut kepada ibu ayah. Apa dia? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga anak kamu dan keluarga kamu dan juga diri kamu daripada neraka. Waktu kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, kata beliau, allimuhum wa addibuhum. Ajarkan mereka dan takdibkan mereka. Sebab tu ta'lim dengan takdib ini seolah-olah dibagikan oleh Sayyidina Ali dengan dua perbahasan. Allimuhum wa addibuhum. Nampak tak? Sebab ta'lim semata-mata mungkin tidak ada takdib. Hanya sekadar mengajar sahaja. Dibagi maklumat kepadanya tanpa takdib. Takdib dia lebih khusus. Diberi perhatian. Dilihat perkembangannya. Ditanya tentang apa yang dia perolehi. Apa manfaat yang dia dapat dan sebagainya. Ini semua adalah perkara yang patut diberi perhatian. Satu perkataan para solihin ni, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, para salafus salih ni perlu diambil perhatian. Dan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata i'dilu baina auladikum. I'dilu baina auladikum. Berlaku adil kamu di kalangan anak-anakmu. Jangan kita asyik kalau kata contohlah kan. Saya ada anak. Kadang-kadang bila berkelahi apa semua ni, anak-anak kita berkelahi, kita tak tengok yang mana salah. Kita duk salah yang paling besar. Tak boleh macam tu. Tu salah. I'dilu baina abnaikum. Lepas tu kalau dia tak buat salah, jangan kata dia salah. Dia tak buat salah. Kita tengok parti tengok. Siapa yang buat salah sekarang ni? Baik, sekarang ni kakak ni buat salah. Kakak tak boleh buat macam ni. Jangan asyik tuduh si abang ni. Abang kata asyik aku. Oh, kalau salah aku. Kalau salah aku. Ni hak budak ni hak salah. Kenapa tak tegur dia? Nampak tak? Walaupun kecil lagi. Ni kecil, yang ni besar. Yang buat salah hak kecil. Kena bagi tahu hak kecil ni. Jangan buat dah. Tak boleh. Kalau dia boleh terima pelajaran. Kalau tak boleh terima pelajaran, boleh 4 kali habaq. Dia tahu dah tak boleh. Kadang-kadang anak kita kecil. Anak orang lain ada juga kecil juga. Tapi ada hak jenis main tengok kitab orang je nak koyak. Main tengok kitab tak koyak. Tengok mainan cabut kepala. Tak kira mainan siapa. Dah kata tak pernah duk bagi tahu. Ni tak boleh buat macam ni. Nak bagi tahu kat dia banyak kali bagi tahu, lama-lama dia akan jadi ta'wid, dia akan jadi biasa. Oh, tak boleh rupanya. Itu kadang-kadang kita tengok ada budak-budak yang ada mainan, dia akan main dengan elok. Tak. Ada budak yang tak boleh tengok mainan. Oh, tak lagi habis mainan tu. Bukan mainan dia, mainan orang pun habis. Jadi kita yang perlu ambil perhatian benda tersebut. Kita kena tengok anak ni dia kena macam mana. Faham? Maksudnya sebab apa? Sebab budak ni macam tu sifat dia. Jangan kita biar. Kalau biar rosak budak tu nanti. Dia akan berterusan macam tu sampai akhirnya tidak ada penghujung. Faham? Akhirnya dia rosak dan orang pakat marah. Fa wasiyatullah lil aba sabiqatun ala wasiyatil aulad bi abaihim. Tengok Allah Taala mewasiatkan kepada ayah-ayah ini lebih dahulu daripada Allah Taala mewasiatkan kepada anak-anak kepada ayah-ayah mereka. Apa kata Allah Taala? Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu kerana takutkan fakir. Takutkan kehancuran. Kamu takut tadi tak ada duit apa semua sekali, maka kamu bunuh anak-anak kamu. Sebab tu siapa yang ihmal ataupun dia abaikan dengan pendidikan terhadap anak-anak, faqad asaa ilaihi ghayata al-isaah. Maka dia telah melakukan keburukan kepada anaknya tadi dengan sehujung-hujung keburukan. Itu yang paling penting. Sebab tu saya baru ni tengok ada video, ada seorang tu hantar anak dia ke pondok pesantren. Dia buat video anak dia dihantar ke pondok pesantren. Lepas tu dia buat macam monolog lah. Dia kata, wahai anak, saya hantar kamu ni. Tengok gambar sedih lah. Sedih macam kita dulu pergi sekolah. Saya daripada darjah 5 duduk di asrama. Darjah 5 dah duduk asrama dah. Azraq ni duduk Mat Tafi umur apa? Form 1.
Muan kan. Ni darjah 5. Ada siapa yang pernah pisah daripada mak dia daripada kecil? Hakim? Tidak satu tak? Jam darjah 2. Darjah 1. Di mana duduk mana? Darjah 1. Duduk Zubairiah. Dah pisah lah maksud duduk darjah selama tu ya. 2 minggu sekali. Baik. Jadi darjah 1 lagi lah kan. Maksudnya dah pisah dengan keluarga apa semua kan. Ni apa ni? Darjah 2. Apa ni? Zakwan darjah 2. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sebahagian para guru kita menyebut kata waktu umur anak ni 7 tahun sampai umur tingkatan 1 tu sebenarnya anak-anak kena duduk dengan mak ayah. Sepatutnya. Maksudnya nanti ijam dengan Zakwan tak boleh buat tu kat anak nanti. Tak kata aku darjah 2, anak aku darjah 2. Aku darjah 1 kena dah. Dah 3 tahun dah, 3 tahun. 3 tahun hantar anak pergi tahfiz lah. Tu dia. Dia nak keluar anak jadi Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dia nak bagi anak dia buat nama anak dia Muhammad, nama dia Derih. Tapi dia Derih duduk kat kampung. Tapi nak bagi anak jadi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Oh, kok mana? Di mana anak kamu jadi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Kamu kenallah silsilah kamu macam Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi jangan kita letakkan harapan yang tinggi sangat. Biasa saja. Serah kepada Allah Ta'ala. Sebab tu kata Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu, kejayaan para ulama mendidik anak-anak mereka adalah ketika mereka meletakkan sepenuhnya kepada Allah, tanpa meletakkan penyusunan tadi kepada diri mereka. Karena kalau kita yang susun, kemungkinan anak kita tak jadi seperti mana yang kita inginkan. Waktu tu kita akan kecewa. Kekecewaan tu akan mai ketika mana apa yang kita rancang tak dapat. Sebab tu kita kata jangan kita rancang benda yang bukan daripada hak kita. Nampak tak? Apa yang kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam hikam. Imam Ibn Athaillah kata dalam hikam yang ke bawah ni. Imam Athaillah kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Arih nafsaka min at-tadbir. Fama qama bihi ghayruka anka la taqum bihi li nafsik. Arih nafsaka an at-tadbir, min at-tadbir. Maksudnya rehatkan diri kamu daripada ta'abit tadbir. Daripada kita nak tadbir, nak menyusun susunan kehidupan kita dan sebagainya. Arif nafsak. Fama qama bihi ghayruka anka la taqum bihi li nafsik. Kalau ada orang yang dah telah menguruskan urusan tersebut, maka selesai. Jadi kalau ada orang yang dah uruskan tentang penyusunan kehidupan kita, siapa dia? Allah. Menyerahkan kepada sebaik-baik al-mudabbir, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menyusun dengan yang terbaik kepada anak kita. Itu Imam Abdul Wahab Sya'rani dia kata anak dia dia sedih kerana anak dia tidak minat dengan ilmu. Sibuk dengan benda lain, tidak minat dengan ilmu. Maka satu malam kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, disebabkan kerana dia terlalu sedih sangat, dia bangkit. Dia memang ahli tahajud pun. Satu malam tu dia angkat tangan, Allah Ta'ala ilhamkan kepadanya untuk berdoa kepada anaknya secara khusus. Terus dia angkat tangan doa, ya Allah, saya serahkan urusan anak saya ni kepada ya Allah. Jadi pagi esoknya kata Imam Abdul Wahab, setelah aku sebutkan doa tadi, serahkan urusan anak kepada Allah, apa yang berlaku? Dia anak dia terus pegang kitab lah. Dah mula pegang kitab. Kemudian sibuk dah mula pergi ke majlis-majlis ilmu sampailah dia menjadi alim. Hanya berkat kenapa? Kerana menyerahkan urusan tadi kepada Allah. Tapi bukan di situ maksudnya kita ihmal ataupun kita tarki asbab. Terus tinggal anak, kira macam tu kita tinggal lah. Lepas tu suruh anak tu dipilih. Pilih kok mana dia tak erti apa. Di waktu ketika mana kita boleh bincang dengan dia, bincang dengan dia. Umur 8 tahun, 9 tahun dah boleh bincang dah. Tapi jangan dipisahkan daripada ibu ataupun ayah dia. Dia mesti kena ada perhatian. Kena ada duduk juga dengan mak ayah dia pada waktu tersebut. Tu ada seorang teman kita pernah jumpa dengan saya, nak bawa anak dia umur 7 tahun pergi duduk satu ma'had. Dia kata, saya cadang anak saya nak masuk umur 7 tahun, Ustaz, nak masuk pergi sekolah ni, sekolah Mak Tafiz ni. Lepas tu duduk dengan ustaz ni pula, bagus apa semua sekali. Pergi tarbiyah dia akan jadi bagus apa semua. Saya dengar bagus. Dia kagum dah, tahu tu, duduk syok dah tu. Dia nak hantar lah tu, cukup bulan tu nak pergi hantar lah. Tu lah akhirnya saya beritahu kat dia, kata, abang macam ni lah. Budak ni patutnya waktu ni dah dapat perhatian daripada abang dulu. Sebab tu elok dah sebenarnya sekolah rendah. Tidak ada
tidak ada asrama. Budak-budak pergi balik, pergi ke rumah, balik rumah, kerana mak ayah akan tengok anak-anak tersebut. Umur 13 baru dia bagi untuk dia berdikari sekejap. Umur 13 tu, 13 sampai berapa? 13 sampai 17, 18 kan. Waktu tu tempoh untuk dia nak mula nak tengok dia punya identiti diri dia. Dia nak cari siapa dia. Who am I? Cara orang putih kan. Tu cerita Jackie Chan kan. Cari dia siapa dia sebenarnya. Dia nak jadi apa? Masa tu lingkungan dia tadi akan mempengaruhi dia. Umur 18, kalau waktu ketika sebut dia dah ada muyul, dia akan berterusan dengan perkara tersebut. 18, 19 tu. Imam Nawawi mula mengaji umur 19. Sebab tu kita tengok pelajar yang datang ke Mesir, yang duduk di tahfiz dan sebagainya, yang duduk di tempat-tempat pengajian di pondok dan sebagainya, kalau kita tengok dia ni rajin betul pada umur ketika sebut umur dia berapa belah? 18, 19 waktu tu. Maknanya ni memang dia. Dia tu yang rajin. Tapi kalau 19 tu pemalah nak mampu mengaji malah, kelah malah nak pi. Ada kelah pengajian dengan masyayikh pun dia buat tak tahu saja. Orang kawan-kawan satu rumah pakat pi, dia boleh duduk dengan handset waktu tu, main PUBG. Tak pi kelah, tak pi mana-mana, duduk saja. Maka itu dia. Faham tak? Itu dia sebenarnya. Dan dia tak boleh lagi dipaksa waktu tersebut. Illa man rahimah rabbuh. Kena doa, bangkit malam kita pun kena doa, ya Allah, serahlah kawan kau ni kepadamu, ya Allah. Kembalikan kepadamu, ya Allah. Hidupnya lebih berat daripada kematian, dan lebih ringan daripada kematian. Kehidupan dia. Kerana kehidupan dia lebih bahaya nanti sebab dia duduk di Azhar. Kalau dia balik nanti dia akan bawa balik ilmu. Konon-kononnya padahal dia tak ada ilmu. Akhirnya dia akan duduk dan mendidik umat pada tersebut, dan dia mengaku kata dia guru. Dan akhirnya dia ada anak murid, dan anak murid terpaksa panggil dia guru walaupun dia sebenarnya garu. Dia bukan guru pun. Dia duduk di Mesir dulu pun dia kuat garu saja. Garu duit pak dia, garu duit mak dia. Kemudian balik Malaysia, dia garu pula duit kerajaan. Kemudian tak garu duit kerajaan, garu duit orang kata. Kerana tak ada cara lain melainkan tu je cara dia. Ceramah sana, ceramah sini, mengaji tak pun. Jadi maka ketika tersebut dia akan merosakkan orang pada waktu tu. Tapi kalau tengok anak ni pada umur 18, 19, tengok dia dah mula dah rajin dengan mengaji, asyik nak tambah ilmu, nak kepada perkara-perkara yang baik-baik ni, maka ini adalah diri dia. Maka perlu diberi perhatian pada waktu tersebut. Sebab tu budak-budak umur 13 tahun kita tengok kadang-kadang 14 tahun tengok rajin gila. Masa kawan-kawan kita sekolah umur 14 tahun ni, kerja pergi mengaji lah. Tu bukan dia lagi tu. Tu bukan dia lagi. Tu Qorin dia. Tu orang panggil semangat Avengers dia masih ada lagi dalam badan tu. Tu tak tentu lagi tu dia tu. Mungkin Iron Man dalam badan dia. Setelah umur berapa tahun nanti baru kita akan tahu dia siapa dia. Berapa ramai teman-teman kita waktu di sekolah yang waktu kita mengaji dulu dengan dia, yang antara orang yang mengaji rajin, pergi sana, pergi sini, kalau ada kelas tok guru buat mana apa, umur maksud 14 tahun, 15 tahun. Maksudnya suka duk sembang dah pasal agama apa semua sekali. Main-main Mesir, senyap. Ada kelas Masjid Azhar tak pergi. Ada kelas dengan Masyaikh Nur tak pergi. Tak pergi pun. Sibuk dengan benda lain. Dulu siapa dia? Sekarang siapa dia? Sebab tu kita doa kepada Allah Ta'ala, moga Allah Ta'ala tunjukkan kita selalu dengan yang baik-baik. Amin ya rabbal alamin. Tamam. Awak cepat sangat ni rawah kita ni. Dah habis dah. Dah pukul 12 dah. Ada? Baru 40 minit dah. Ada lagi 20 minit lah. Betul ke? Lebih kurang lah. Kalau kita start tadi pukul 11 lebih kan? 11 lebih. Baik. Jadi tuan-tuan tu duk tengok tu, jangan tengok saja tu. Tengok rawah ni bukan tengok saya saja. Tu tengok nombor akaun tu. Nombor akaun ada 2 situ. Jadi kena bahagilah. Janganlah buh satu saja. Buh dua-dua. Rok Jawi sekarang sedang cari bangunan dan sebagainya sekali tu. Yang tu pun boleh tengok. Dan Matis membina generasi untuk nak hantar mari mengaji pula lepas ni, bina anak-anak hafal Quran. Jadi ada kesinambungan. Gabungan ni perlu dilakukan dengan baik. Kita perlukan alim, yang mana alim tadi dibina dengan sistem yang dibina oleh para ulama terdahulu. Para ulama dulu mereka bina pada alim tadi dengan menghafal Quran terlebih dahulu. Tapi kita telah jauh daripada sistem tersebut.
Ramai yang datang mengaji agama, kadang-kadang dia tidak hafal Quran. Contohnya saya lah. Saya pun tak hafal Quran. Ya. Bila main umur dekat 40 ni, dia jadi, orang panggil apa, payah dah waktu tu. Kanakshi alal hajar. La. Kanakshi alal ma'. Nakshi alal ma'. Hafal saja boleh ingat. Tapi lepas tu lupa. Lupa lagi cepat pada hafal. Lupa lagi cepat. Jadi, hal tu kita nak buat apa dah, nak buat macam mana? Dan memang waktu tu macam tu. Kecuali orang yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala, kalau dia nak bagi semangat ataupun nak bagi kepada dia anugerah tersebut, Allah Ta'ala boleh bagi, ya. Tapi kalau dibina daripada muda lagi. Ni ada anak-anak murid daripada Matis, Azra'i, Saiful. Lepas tu daripada Darul Hadis ada bekas Darul Hadis, Ustaz Hakim, Said Adham, Ijam. Siapa dia lagi? Mahat mana lagi? Taki Mahat mana lagi? Mahat Mahmud. Mahat Mahmud tak Mahat lah tu. Dia gelak. Tak Mahmud tempat keluar Tok Guru tu. Ilham kalau nak DMW. DMW. Ni kan BMW kan. Lepas tu keluar daripada sekolah. Sekolah-sekolah agama semua sekali ni. Dan bila mai ke sini dan kemudian teruskan lagi pengajian, mengaji lagi, maka tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ni tak akan berlaku melainkan dengan siapa sebenarnya. Semua benda ni berlaku disebabkan kerana siapa? Kerana bantuan daripada semua pihak. Jadi bukan pihak guru sahaja yang membantu. Kalau guru sahaja membantu yang nak membina generasi dan juga peribadi murid, dalam keadaan masyarakat keliling tidak beri perhatian, tak jadi juga pembinaan tersebut. Jadi pembinaan tadi perlu digabungkan dengan semua. Orang kaya, cara orang kaya. Macam mana cara dia untuk nak membantu golongan ini. Orang yang ada kemampuan untuk mengajar, jangan disuruh dia cari duit. Nampak tak? Orang yang mampu mengajar, tiba-tiba disuruh dia jugalah nak kena buka kedai. Dialah kena buka kedai. Dialah kena buka pomen. Dia jugalah nak kena ni. Maksudnya menjadi alim mausu'i dan boleh dalam semua bidang ni boleh, tidak ada masalah. Cuma dia akan hilang tumpuan juga sikit. Nampak tak? Sebab tu yang boleh mengajar disuruh dia mengajar. Yang pada waktu tu murid, jangan disibukkan dia dengan benda lain. Ini murid tu yang patutnya mengaji, kerja duk qasidah tiap hari, teruk jugalah. Qasidah ada waktu dia lah. Ingat tak qasidah langsung? Qasidah tu salah satu daripada jalan rukun untuk sampai kepada cinta kepada Nabi. Nampak tak? Salah satu. Banyak lagi jalan lain tu. Tu salah satunya. Jangan tinggal. Tinggal tak boleh juga. Tapi kalau kerja qasidah je daripada pagi sampai ke petang, lain kali jadi pondok tu pondok qasidah. Baik buat pondok qasidah, jangan buat pondok Mat Hafiz. Faham tak? Jangan buat Mat Hafiz. Buat Mat qasidah. Ajak qasidah, lagu apa hari ni, esok lagu apa pula. Lagi dia buat lagu baru, buat lagu Hindustan. Dia keluar ambil lagu-lagu apa semua tu. Tu tak apa. Tu betul memang pondok dia pondok qasidah. Nama dia dah Ma'had Qasidah Litafaqquh fil Qasidah. Litafaqquh fi qasidah, tak apa. Tapi ni litafaqquh fi din. Ini berat ni bukan dia ni. Qasidah boleh tapi ada waktu dia. Untuk tarwih khulu, waktu tengah duk mengaji letih-letih qasidah. Maksudnya rehat kita dia dengan apa? Dengan Nabi, bukan dengan basking. Tak, dengan Nabi SAW. Bukan duk dengar bunyi gitar apa semua. Tak, dengan Nabi SAW. Dengar puji Nabi. Tak faham pun sedap. Ya hana-hana tu beramai orang duk menyanyi haram, dia tak faham pun. Tapi dia sedap dengar. Sebab apa dia sedap? Kerana ni Nabi. Kerana yang cerita ni Nabi SAW. Ya Taibah, Ya Taibah. Dia sebut Ya Taibah ya. Hak tak arti tu. Taibah dia ingat anak dia. Anak dia pun nama Taibah. Dia ingat anak dia, Taibah. Ya Taibah, Ya Taibah. Tu kata orang Arab Mesir, kadang-kadang dengar Habib. Semua Habib SAW. Dapat orang seorang tu tengah tidur dalam kereta, dalam teksi, tidur. Dia mengantuk naik teksi. Lepas tu dengar radio. Radio tu cerita pasal kekasih ni, kekasih perempuan dengan lelaki ni lah. Ya Habib, bagi SAW. SAW terus. Padahal radio tu cerita benda lain. Tapi sebab dengan Habib saja, tak ada Habib dah dalam kepala dia melainkan Rasulullah. Dia punya kasihnya dengan Nabi SAW macam tu sekali. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semua kena ada gabungan. Kalau orang kaya tahu peranan dia, kalau para ibu ayah faham peranan dia,
Bila ibu ayah lebih faham peranan pada tok guru pun payah juga. Tok guru duk atok anak elok-elok dah. Mak ayah lebih pandai daripada tok guru dah. Dia tak nak hafal Quran. Lepas tu dia duk komplain orang hafal Quran. Kalau dia hafal Quran tak apa. Mak ayah hafal Quran. Kotlah dia nak ada cara yang apa nak sembang dengan cikgu, tak apalah. Ni mak ayah tak hafal Quran, lepas tu dia buat pandai dengan anak hafal Quran. Tak letih ke? Serupa dengan apa ni, pergi kedai pomen, hak dia kenal spana ya. Lepas tu dia pergi komen kali dengan dia punya enjin. Gila api ke? Dia reti spana pun tu tukar dengan player. Orang minta spana bagi player. Oh bukan ni player. Bukan ni spana. Ni player bodoh. Bukannya spana. Jadi yang tu pun dia tak boleh nak beza. Tapi bab nak komen ni, ya Allah ya Tuhan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok, mana alim ulama'. Ini LGBT yang duduk di tengah-tengah jalan ni. Mana alim ulama' yang ini? La ilaha illallah. Dia ada tugas masing-masing. Ada tugas alim, ada tugas da'i. Dan kalau kamu dah buat kerja tersebut, jangan duk pergi seru dengan ulama'-ulama' sekali nak pergi turun dengan kamu dengan jubah serban ni apa? Kata habis tu ulama' nak buat kerja apa? Hei bodoh. Ulama' duk mengajak kami datang apa? Da'i diajar oleh alim untuk dia turun kepada masyarakat. Jangan disuruh yang alim tadi turun sekali macam yang dia buat. Faham tak? Pensyarah hak mengajak bahagian lakonan, bukan mesti dia berlakon. Kalau tidak jadi Razak Muhyiddin lah. Nak mami. Ya. Nak ceritanya apa dah ni? Nak cerita apa nak ni? Orang yang ajak contohnya di Giat Marah. Buka Giat Marah, dia ajak bahagian pomen. Untuk keluarkan pomen, buka kedai pomen. Baik, hak pomen tu, hak dia buka kedai pomen, dia boleh marah ke dengan tok guru hak duk ajak dia pomen tu, walaupun Pak Long tu haram tak ada kedai pomen pun. Tapi dia duk ajak bahagian enjin pun semua kali, dia tak ada kedai pomen pun. Boleh tak anak murid yang buka kedai pomen ni marah? Mana tok guru kami dulu ni? Sembang saja dia ajak kedai pomen, pomen pun tak ada. Kedai dia pun tak ada, tapi dia ajak kami. Tuhan reti tu daripada siapa? Daripada dia. Lepas tu baca orang duk komplain dengan American Idol, Malaysian Idol, hak duk penyanyi tu. Kan ada juri tu. Hak juri tu bukan reti menyanyi pun kadang-kadang. Simon tu, hak dalam cerita American Idol tu. Hak macam pondan tu. Tengok lembut bodoh ya. Tapi kalau dia kata kat orang, wah pedih. Kalau dengar dia kata kat puak-puak ni kan, tak ada bakat langsung. Kalau orang tu kata kat dia, hang ada bakat apa? Baik, kalau dia komen macam tu, maksud dia tak reti. Sebab kawan ni ada pengalaman dia. Dan dia tengok pada bidang dia. Dia bukan tengok pada suara. Dia tengok pada benda lain. Kawan ni tengok pada suara, kawan ni tengok pada gaya, kawan ni tengok pada gini-gini. Jadi mereka akan tumpu pada bahagian yang mereka nak tumpu. Akhirnya keluar apa? Keluar artis yang luar biasa. Tapi artis macam tu lah. 4 minggu boleh jadi artis. Sama tak? Alim, anak yang mulia dan juga berketerampilan dan sebagainya, memerlukan tempoh yang lama. Dan perlu kepada siapa? Perlukan kepada ni, elemen-elemen ni yang perlu bantu. Kalau tidak ada elemen ni yang membantu, maka pada tersebut tidak akan mampu melahirkan seorang alim. Sebab tu melahirkan seorang alim ni sebenarnya adalah jariah yang sangat besar. Kalau kita pakat bantu untuk melahirkan alim. Jadi kalau macam apa ni, tahfiz untuk macam Matis, ini tempat membina nasyiin, anak-anak yang mana mereka ni dididik dengan Al-Quran, diberikan dengan adab. Tok guru garang. Ustaz Zuhair siapa tak kenal? Garang. Bunyi tongkat dia, terkencin Saiful. Azra'i jadi malaikat lama dah. Masa duduk kat Matis. Keluar Matis je lah, baru dia tunjuk-tunjuk sikit, baru tumbuh jerawat ni, baru dia ni. Masa duduk dalam Matis, depan Ustaz Zuhair, tak kata apa. Tunduk rapat. Serapat tanah. Jadi nampak, kira sebab apa? Tu tok guru macam tu lah. Nampak tak? Ni anak-anak murid saya ni depan ni, walaupun duk gelak-gelak dengan saya pun, dia pun tak berani dengan saya ni, dia pun tak tengok saya lagi kan. Dia bukan boleh duk buat. Ada ham pun tak pernah duk main lagi. Lawak gila tak? Sakat ni tak pernah lagi lah. Kalau dia buat sekali tu, dia tak tahu dia nak kena apa lepas tu. Ya. Dia pun rapat dengan saya, tapi tak pernah lagi duk buat sentuh badan, duk buat macam tu, tak pernah lagi. Maksudnya, daripada mana datang benda ni? Kalau tak daripada didikan guru mereka dulu. Daripada tempat mereka didik dulu. Azra'i cakap ni tak pernah duk main lagi, tiba-tiba main. Ustaz sihat lah. Lepas tu tak pun pegang bau saya dua-dua. Masya Allah.
Dia buat macam Ustaz Zuhair kata. Contoh. Pernah ke buat macam tu? Dari mana datangnya semua benda ni? Kalau bukan daripada didikan, daripada yang mula mendidik mereka. Kalau tak ada keluar daripada pendidikan, tak akan lahir orang yang macam ni. Faham tak? Sebab tu penting. Dan kita nampak, kita duk bagi dekat apa ni, orang yang kita nak bagi kat sebab bagilah. Tapi kalau membina, memberikan untuk orang yang mendidik dan juga membina pendidikan ini, yang akan melahirkan orang-orang yang akan mendidik umat pada masa akan datang, bayangkan pahalanya tidak akan putus dan juga rezekinya tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Jadi yanbaghi likulli jaddin wa abin wa qayyimil hakimi ta'dibus sabi li'annahu amanatun 'indahum wa qalbuhu yaqbalu ta'dibahum. Kerana hati mereka ini boleh menerima ta'dib daripada para guru tersebut dengan baik. Sebab tu semuanya adalah dengan qudwah. Semuanya adalah dengan kebaikan. Dan juga contoh yang tauladan yang diberikan. Sebab tu ibu ayah perlu menjadi tauladan yang terbaik. Bukan hanya memberikan nafkah saja. Kalau kita tidak mampu mendidik, kita tak ada kemampuan untuk nak mendidik anak-anak kita, maka diserahkan kepada orang yang mampu untuk mendidik anak-anak kita. Lepas tu diserahkan kepada para guru untuk mendidik. Tapi bagaimanapun, anak-anak kita adalah terkesan dengan solehnya ataupun baiknya peribadi kita. Dan itu disebut dalam Al-Quran dan surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihah. Ayat tadi kan, disebutkan, kata didapatkan kebaikan kepada anak tersebut. Ketika mana Nabi Allah Khadir alaihi salam mendirikan kembali dinding, yang di bawah dinding tadi ada khazanah, ada harta milik anak yatim. Maka Nabi Musa alaihi salam ketika melihat peristiwa tersebut kata, kalau kamu minta upah daripada mereka disebabkan kamu dirikan balik dinding tersebut. Dia kata Sayyidina Khadir alaihi salam, hadza firaqun baini wa bainak. Ini beza aku dengan kamu. Dan kemudian baru diceritakan balik. Kenapa aku buat macam ni? Kerana abuhuma salihah. Maksudnya di sini dijaga harta mereka kepada anak cucu mereka, dan dikatakan itu adalah bapaknya yang ketujuh. Maksudnya datuk nenek moyang yang ketujuh, dan harta tadi disimpan untuk anak cucunya yang ketujuh, keturunan yang ketujuh. Maksudnya akan mendapatkan harta tersebut. Jadi daripada mana kebaikan itu datang? Daripada datuknya dulu yang baik. Sebab tu Sayyidina Al-Imam Sa'id ibn Musayyab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada anaknya, la azidanna fi salati min ajlik. Kata, aku akan menambahkan lagi solatku untukmu wahai anakku. Raja'an an uhfidha fika thumma tala hadhihi al-ayah wa kana abuhuma salihah. Maksudnya di sini, anak kita nak dijadikan baik oleh Allah, nak jadikan anak kita ni baik, maka Al-Imam Sa'id bin Musayyib buat apa? Ditambahkan lagi solat dia. Li ajlik, untuk kamu wahai anakku. Maksudnya kita, kalau kita tengok anak kita ada buat kesilapan dan kesalahan dan sebagainya, kita kena tengok pada diri kita. Kita ada kesilapan tersebut, maka kita kena perbaiki balik sebelum kita membaiki dia. Faham tak? Lepas tu kalau kata lampu ni tak ada, sebenarnya jangan tengok dekat lampu tu. Orang tak cek kat lampu tu. Lampu terpadam, padam. Orang pergi cek kat lampu ke? Tengok lampu tu, apa tu, ambil lampu, tengok kat lampu tu. Lepas tu marah lampu. Dan orang akan tengok dekat mana wire dia lalu. Dia akan pergi kat mana? Dekat switch dia. Kalau switch elok, mesti ada satu tak kena dekat dia punya switch yang utama. Oh, rupanya switch utama tadi jentak. Tahu jentak? Jentak dia tu bahasa Melayu kata. Dalam bahasa Inggeris dipanggil jentak, kan? Jadi dia jentak tu, tolak naik balik. Oh, menyala balik lampu. Rupanya tadi hujung dia tadi yang ditengok. Sebab tu kalau kata kita tengok ada berlaku kesilapan dan kesalahan yang anak kita lakukan, isteri kita lakukan, keluarga kita lakukan, yang patut kita tengok pada hujung dia punya wire dia. Tengok kepada kita. Tengok kepada kita. Jangan tengok kepada orang lain. Sebab tu Sayyidina Sa'id bin Musayyib mengatakan, ataupun Sayyidina Sufyan bin Uyainah juga mengatakan bahawa ketika mana aku melihat isteriku tidak mendengar cakap, anakku menjadi keras, binatang tungganganku menjadi liar, maka aku akan beristighfar kepada Allah. Ketika aku beristighfar kepada Allah dan aku kembali kepada Allah Ta'ala dengan taubah dan inabah, maka pada waktu tersebut Allah Ta'ala memberikan aku isteri yang pada waktu beristeri pun akan kembali mengikut cakap, anak akan kembali lembut, dan binatang akan kembali jinak pada waktu tersebut. Jadi sebenarnya semua tadi berlaku adalah kerana apa? Kerana diri kita, ketua dalam keluarga tersebut. Sebab tu jangan dilihat pada orang lain lagi.
Jangan disalahkan lagi orang lain pada waktu tersebut. Baik. Jadi, moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan dan kemuliaan kepada kita. Patutnya ni kena baca panjang ni, tapi itulah. InsyaAllah, esok kita akan panjangkan lagi. Tapi dalam bab berkenaan pendidikan anak-anak ni, dia jadi orang panggil apa, zauq sikit. Sebab apa? Sebab semua kita ada anak. Dan semua akan ada anak. Bil quwwah wa bil fi'al. Saya anak dengan bil fi'al. Ni haduk depan kita ni bil quwwah. Nanti akan ada nanti. Modok dan tulang sulbi nak bagi kat siapa, tu tak tahu lagi. Jadi apa ni, moga-moga dengan kita memahami perkara ni, ini akan menyebabkan akan lahirnya generasi yang besar yang akan mendidik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya menyusun kitab mengikut kepada turutan tersebut. Kerana apa ni, hammi fi at-tarbiyah wa at-ta'dib. Maka saya dah karang kitab berkenaan dengan syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya karang berkenaan dengan adab menuntut ilmu. Kemudian saya ada terjemah kitab ini, Isbalul Aman ini, kitab Ridatul Sibyan ni saya dah terjemahkan. Kemudian nanti akan keluar syarahnya insya-Allah. Kemudian saya ada buat kitab tauhid. Cuma tak disyarahkan lagi. Matan tauhidnya ada dah, cuma tak disyarahkan lagi. Akhdul Farid fi Manzumati Tauhid. Kemudian ada kitab berkenaan dengan apa lagi? Yang berkait dengan perkara tersebut. Jadi Fathul Wadud, berkenaan dengan hukum hakam kelahiran. Kerana seolah-olahnya saya gambarkan kitab saya ni mengikut silsilah. Beranak dulu anak, sebelum beranak buat apa? Tu nak kena tulis satu kitab lagi, kitab kahwin. InsyaAllah nanti akan tulis nanti. Kitab bab kahwin. Jadi kahwin semua sekali lah. Jimat semua tu dalam tu lah semua. Tu memang kitab tu memang insyaAllah laku. Lepas pun nak tunggu lama lah. Jadi kitab tu, lepas tu baru dapat anak. Bila dah dapat anak, maka anak tadi nak kena buat apa? Nak kena didik. Baru maka keluar kitab Ridatul Sibyan ni. Syarah terjemah kepada kitab dan juga syarahan nanti insya-Allah. Setelah keluar kitab ni nanti, apa yang perlu dididik kepada anak-anak tersebut, dididik kepada mereka adab ilmu. Adab-adab ilmu dan juga dikenalkan mereka dengan apa? Seperti Nabi sebut, adibu auladakum ala salasi qisalin hubbi nabiyikum. Diajarkan cintakan nabimu. Maka alhamdulillah saya ada kitab Asy-Syamil fi Khulasati Syama'il. Maka kitab tersebut moga-moga nanti jadi panduan lah kepada anak saya pun tak apa lah. Kalau tak ada panduan kepada orang lain pun, anak saya nanti akan baca kitab tersebut bahawa ini adalah cara untuk mencintai nabimu. Ayahmu telah karang kitab tersebut. Dan kemudian wa hubbi ahli baitihi. Cintakan ahli bait. Ahli bait saya ada karang kitab berkenaan dengan Mursyiduz Zuwar ila ziyaratil akhyar, bagaimana melawat para kekasih Allah Subhanahu wa taala, melawat ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ada yang hidup ataupun yang telah wafat, maka tu ada adabnya ada dalam tu. Dan kemudian wa tilawatil Quran. Tilawatul Quran ni saya duk bercadang, ada kitab yang saya ingin karang berkenaan dengan adab-adab dengan Al-Quranul Karim. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kata silsilah tadi dilalui dengan baik, maka ini akan lahirkan jail. Akan lahirkan individu yang seorang mereka saja adalah seumpama satu kelompok manusia. Jadi kalau kata dididik dengan turutan sedemikian, moga-moga nanti akan lahir generasi yang akan mencintai Allah. Mencintai Rasul dan mencintai Allah lah. Maka saya tulis kitab tauhid. Jadi cinta Allah, cinta Rasul. Maka dua kitab tersebut, kemudian nanti mereka akan keluar menjadi orang yang tadayyun, beragama, berilmu, berakhlak mulia dan akhirnya mampu membimbing umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga harapan tadi akan dijayakan oleh Allah Taala. Karena kita berharap dengan apa yang diharapkan oleh Nabi. Kita bercita-cita dengan apa yang dicita-citakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Taala bagi kejayaan dan Allah Taala memperkenankan niat-niat kita semua. Dan Allah Taala memberikan kebaikan kepada Al-Fadhil Ustaz Zuhair Abdullah dan juga seluruh penggerak Ruak Jawi. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada mereka semua, diberikan kejayaan dalam mendidik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dicita-citakan kita ni dengan cita-cita yang besar, iaitu untuk melihat umat Nabi ini umat yang terdidik, berakhlak mulia dan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tutup dengan membaca doa al-istighasah. Insya-Allah. Baik. Hakim ada tulis tak yang banyak? Nanti kalau Hakim dah tulis, nanti kita akan share balik yang doa saja. Baik, kita baca sama-sama. Seorang tolong baca.
Seorang tolong baca yang untuk baca Nu'man. Azra'i nanti. Baca ni tak banyak. So ni boleh. Bagi kat. Naik kat depan. Panjang tu. Boleh. Ya. الفاتحة إلى الإمام سيدنا محمد ناصر الدرعي رضي الله تعالى عنه وأصوله من فروعهم والوقوف عليهم أجمعين وإلى جميع سلسلة الشاذلية وإلى مشايخنا الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله. يا من إلى رحمته المفر ومن إليه يلجأ المضطر ويا قريب العفو يا مولاه ويا مغيث كل من دعاه بك استغثنا يا مغيث الضعفاء فحسبنا يا رب أنت وكفى فلا أجل من عظيم قدرتك ولا أعز من عزيز سطوتك ملوك تخضع تخفيض قدر من تشاء وترفع والأمر كله إليك رده وإليك حله وعقله وقد رفعنا أمرنا إليك وقد شكونا ضعفنا إليك فارحمنا يا من يزال عالما بضعفنا ولا يزال راحما انظر إلى مسنا من الورى فحالنا من بينهم كما ترى وقرق الجمع وقل وفرنا وانحط ما بين الجموع قدرنا واستضعفون شوكة وشدة واستنقصون عدة وعدة فنحن يا من ملكه ليسلب بجاهك الذي لا يغلب إليك يا غوث الفقير تستجيب عليك يا كهف الضعيف نعتمد أنت الذي ندعو لكشف الغمرات أنت الذي نرجو لدفع الحسرات أنت العناية التي لا نرتجي حماية من غير بابها تجي أنت الذي نسعى بباب فضله أكرم من أغنى بفيض نيله أنت الذي تهدي إذا ضللنا أنت الذي تعفو إذا زللنا وسعت كل ما خلقت علما ورأفة ورحمة وحلما وليس منا في الوجود أحقر ولا لما عندك منا أفقر يا واسع الإحسان يا من خيره عم الورى ولا ينادى غيره يا منقذ الغرق ويا حنان يا منجي الهلك ويا منان ضاق النطاق يا سميع يا مجيب عز الدواء يا سريع يا قريب وقد مددنا ربنا الأكفا ومنك ربنا رجونا اللطفا فالطف بنا فيما به قضيت وردنا بما به رضيت وأبدل اللهم حال العسر باليسر وامدلنا بريح النصر واجعل لنا على البغاة الغلبة واقصر هذا الشر على من طلبه واقهر عدانا يا عزيز قهرا يقسم حبلهم ويسمي الظهرا واعكس مرادهم وخيب سعيهم واحزن جيوشهم وأفسد رأيهم وعجل اللهم فيهم نقمتك فإنهم لا يعجزون قدرتك يا ربي بحبل عصمتك قد اعتصمنا وبعز نصرتك فكن لنا ولا تكن علينا ولا تكلنا طرفة إلينا فما أطقنا قوة لدفعي ولا استطعنا حيلة لنفعي وما قصدنا غير بابك الكريم وما رجونا غير فضلك العميم
فما رجت من خيرك الظنون بنفس ما تقول كي يكون يا ربي بك التوصل لما لديك وبك التوسل يا ربي أنت ركننا الرفيع يا ربي أنت حصننا المنيع يا ربي أنلنا الأمن إذا ارتحلنا وإذا أقمنا يا ربي واحفظ زرعنا وضرعنا واحفظ تجارنا ووفر جمعنا واجعل بلادنا بلاد الدين وراحة المحتاج والمسكين واجعل لها بين البلاد صولة وحرمة ومنعة ودولة واجعل من السر المصون عزها واجعل من الستر الجميل عزها واجعل بصاد وبقاف وبنون ألف حجاب من ورائها يكون بجاه نور وجهك الكريم وجاه سر ملكك العظيم وجاه لا إله إلا الله وجاه خير الخلق يا رباه وجاه قلبي دعاك الأنبياء دعاك الأولياء وجاه قدر القطب والأوتاد وجاه حال الجرس والأفراد وجاه الأخيار وجاه النجبا وجاه الأبد وجاه النقبا وجاه كل عابد وذاكر وجاه كل حامد وشاكر وجاه كل من رفعت قدره ممن سترت وانشرت ذكره وجاه آية الكتاب المحكم وجاه الاسم الأعظم المعظم يا ربي وقفنا فقراء بين يديك ضعفاء وقراء قد دعوناك دعاء من دعا ربا كريما لا يرد من سعى فاقبل دعاءنا بمحض الفضل قبول من ألغى حساب العدل وامنن علينا منة الكريم واعطف علينا عطفة الحليم وانشر علينا يا رحيم رحمتك وابسط علينا يا كريم نعمتك واحفظ لنا في سائر الأقوال واختر لنا في سائر الأفعال يا رب واجعلنا التمسك بسنة الغراء والتنسك واصل لنا أوراضنا المختلفة فيك وعرفنا تمام المعرفة واجمع لنا ما بين علم وعمل واصرف إلى دار البقاء من الأمل ونهجنا يا رب نهج السعداء واختم لنا يا رب ختم الشهداء واجعل بنينا فضلاء صلحاء وعلماء عاملين نصحا واصلح اللهم على الأهل ويسر اللهم جمع الشمل يا رب وافتح فتحك المبينا لمن تولى وعز دينا انصروا يا ذا الطول وانصر حزبه واملأ بما يرضيك عنه قلبه يا رب وانصر ديننا المحمدي واجعل ختام عزه كما بدي واحفظه يا رب بحفظ العلماء وارفع منار نوره إلى السماء واعفو وعاف واكف واغفر ذنبنا وذنب كل مسلم يا ربنا وصل يا رب على المختار صلاتك الكاملة المقدار صلاتك التي تفي بأمره كما يليق بارتفاع قدره ثم على الآل الكرام وعلى أصحابه الغر ومن لهم تلا والحمد لله الذي بحمده يبلغ ذو القصد تمام قصدي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.